Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang mana pada hari ini kita meneruskan muka surat 14 cetakan edisi Syekh Fahmi Zamzam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Dan dari kerana inilah kata Asy-Syaikh As-Sayyid Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Jadi kita mulakan dengan hujah ataupun apa yang dimaksudkan oleh Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tentang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat yang perlu dan wajib untuk dipelajari bagi orang yang ingin meningkatkan derajat kualiti ibadah dia. Yang mana dia agar supaya memiliki al-janib at-tasawufi. Maka Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menyebutkan tentang qaul ataupun nukilan kalam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulumi ya'ni ulum as-sufiyah mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la ya'lam. Insyaallah. Barang siapa artinya barang siapa yang tiada masuk mengetahui di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, nescaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar-besar, padahal tiada ia mengetahui akan yang demikian itu. Jadi dia mati di dalam keadaan menanggung dosa-dosa besar, padahal dia tidak tahu perkara tersebut. Kerana kadang-kadang ibadah kita ini penuh dengan riak, penuh dengan takabur, penuh dengan ego. Maka ibadah walaupun terlihat baik tapi menanggung beberapa dosa yang kadang-kadang kecil tapi dia menjadi besar. Kadang-kadang dia terus menjadi besar kerana melihat seseorang yang memiliki takabur yang besar. Maka perlu kepada ilmu tasawuf agar supaya ibadah tadi murni, ikhlas dan tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ibadah yang ikhlas penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, untuk melalui jadi ikhlas tu kita boleh cakap ikhlas lillahi taala. Tapi betulkah kita merasakannya? Betulkah kita mempraktikannya? Betulkah kita benar-benar menjiwainya? Ia tidak akan terbukti melainkan kita terus-menerus melatih diri kita dengan jalan tasawuf melalui zikir yang dibimbing oleh guru mursyid, melalui ibadat yang banyak, sehingga kerana terlalu banyaknya ibadah, sombong tu hilang. Itu pun boleh. Salah satu kaedah. Ibarat dia, orang mungkin, aku dapat buat ni, hebat, bangga misalnya. Tapi kalau dah 3-4 tahun dia buat terus, dah tak ada benda dah. Dah tak rasa sombong tu dah gone, riak tu dah gone. Boleh terjadi, boleh. Tapi dia memerlukan kepada istiqamah. Boleh dengan cara, iaitu bila dia rasa ada sombong saja, dia istighfar. Dia bunuh sombong itu dengan istighfar. Bila istighfar dia ada sombong, dia istighfar lagi atas istighfar. Nah, ini yang hadis yang disebutkan bahawa istighfar kepada istighfar yang lain. Boleh. Jadi semakin lama banyak istighfar lah Ustaz. Jadi macam orang gila. Kadang-kadang ada orang contoh dia itu. Orang lain tengok macam ini orang gila ni. Misalnya ni. Orang tak betul ni. Kita tak boleh suudzon dengan orang. Tak boleh sangka buruk. Mana tahu dia berperilaku situ bukan dia nak tunjuk-tunjuk. Dia tengah layan jiwa dia yang tidak ada orang reti kecuali diri dia.
Hanya diri dia yang mengetahui keadaan diri dia. So hati dia ni, dia merasa ada ego, dia merasa ada nafsu, dia merasa ada riak. Maka bila dia lawan tu, kadang-kadang dia tak sedar, terzahir, ternampak dari orang macam dia lawan diri dia. Dia bukan lawan pukul diri dia, tengah lawan meronta dalam jiwa dia. Meronta untuk menghilangkan rasa riak tersebut. Meronta untuk menghilangkan rasa sombong dalam diri dia tu. Dalam ego dia. Kadang-kadang terlihat macam tu. Dan kita jangan suudzon terus melihat itu. Wah, ni orang gila lah. Inilah sebab inilah masuk tasawuf jadi orang gila macam ni. Jangan. Dia berusaha untuk bersihkan hati dia. At least dia ada usaha untuk bersihkan hati dia. Kita tak tahu pengakhiran dia. Kalau dia mati dalam usaha untuk membersihkan hati dia, tiba-tiba dia meninggal dunia, berarti dia mati dalam keadaan berjalan menuju Allah SWT, dalam keadaan mencari kebahagiaan ukhrawi, mencari iaitu jalan menuju Allah SWT. Berarti jelas dia itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita yang tunggu duk suudzon ni, duk suudzon, sangka buruk ni, tak habis-habis sangka buruk. Bayangkan kita tengah sangka buruk tentang orang, Allah tarik nyawa kita. Malaikat tarik nyawa kita waktu itu. Apa terjadi? Mati dalam keadaan buat maksiat lebih teruk. Orang tadi minimum dia meninggal dalam keadaan bertaubat, berusaha untuk kembali pada jalan Allah. Ini. Sebab tu kita kena hati-hati. Dan lagi kata Syekh Ibnul Abbad radhiyallahu anhu di dalam Syarah Hikam. Ini yang saya sebut pada pertemuan minggu lepas. Ibnul Abbad Ar-Randi. Dari Randah. Ibnu Abbad Ar-Randi Al-Andalusi. Dia ulama besar dari Maghribi, juga belajar di Universiti Al-Qarawiyyin. Dia yang memiliki kitab Syarah Hikam. Apa dia kata? وهذه العلوم هي التي ينبغي للإنسان أن يستغرق فيها عمره الطويل ولا يقنع منها بكثير ولا قليل وما سوى هذه العلوم وقد يحتاج إليها وربما أضر بصاحبه مداومته عليها وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور عنه من علم لا ينفع. Iaitu apa dia kata? Dan segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, ilmu tasawuf ini iaitulah seyogyanya bagi seseorang bahawa mengkaramkan istighraq ni, dia tenggelamkan diri dia atau menghabiskan waktu daripada diri dia di dalam menuntutnya akan umurnya. Jadi habis umur dia yang panjang, yang lanjut itu dihabiskan untuk mempelajari dan mendalami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Lanjut itu. Dan jangan ia merasa memadai daripadanya dengan banyak dan jangan memadai ia dengan sedikit. Jadi jangan bila dah sikit je rasa cukup. Dah banyak, rasa dah banyak, cukuplah, berhenti. Tak. Sebab itu bukan tujuan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu bukan kognitif. Orang ada pencapaian, dia nak kaji sesuatu, dia dah dapat, selesai. Itu kognitif. Hanya satisfaction, dia punya rational or dia punya intellectual desire. Tapi ilmu tasawuf is not just a cognitive. Kognitif itu hanya digunakan. Ilmu tasawuf yang berbangsa kognitif, berbangsa intellectual, itu digunakan untuk difa' atau defend tasawuf, konsep tasawuf, kalam ulama-ulama sufi yang dimaksudkan dalam usaha mereka menyucikan jiwa. Itu kita kena faham perkara tersebut. Akan tetapi itu bukan tujuan utama. Itu bukan tujuan. That is not the mission. Itu bukan tujuan kenapa orang mendalami tasawuf. Ni jangan salah faham. It's not just about cognitive. It's not just about intellectual, academical exercise. Dia adalah ilmu yang bertujuan untuk menyucikan jiwa. Jadi ilmu ini digunakan untuk menyucikan jiwa, untuk praktik. Sebab itu ilmu tasawuf ni ilmu zauqi. Kalau ulama Imam Ghazali kata, tasawuf ini zauq. Apa yang kita rasa. It's not theory. Of course Imam Ghazali memberi banyak teori tentang ilmu tasawuf.
perbincangan tasawuf. Imam Ghazali, Masya Allah, kitab-kitab dia jelaskan theoretical dia macam mana. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, basically is a theory. But Imam Ghazali kata, sebanyak apa pun teori kognitif tersebut, kan, kalau ia tidak didasarkan pada amalan, maka no point. Al-ilmu bilal amali jununun. Madness. Tak masuk akal. Doesn't make sense. Ini maksud, doesn't make sense. Mean madness, junun. Ini. So, orang dia tahu tapi dia tak amal. So, bukan. Jadi ilmu tasawuf ini dah rasa banyak ke sedikit ke banyak ke, jangan berhenti kerana apa? Tujuan dia nak membersihkan jiwa. Tapi Ustaz, jiwa dah dibersihkan. Belum. Walaupun dah dibersihkan, ilmu tasawuf juga digunakan untuk istiqamah dalam keadaan bersih. So, kalau dia stop, mungkin akan jadi kotor balik. Jadi dia terus menerus. Sebab itu pengajian tasawuf ni terus, jangan berhenti. Jangan berhenti, terus. Supaya apa? Alal aqal, paling tidak yang mengaji pada hari ini dan besok-besok, dia akan menjadikan sebuah tazkirah untuk dia, sebuah peringatan bagi diri dia. Supaya dia tak lupa. Dia dah tahu, siapa tak tahu riak ni benda tak baik. Syirik khafi, siapa tak tahu? Semua tahu. Siapa tak tahu takabur ini mencuri sifat Allah? Siapa tak tahu? Semua tahu. Siapa tak tahu kita kena beramal tak cukup dengan ilmu sahaja, atau kita kena ada ilmu tak cukup dengan amal sahaja? Siapa tak tahu? Semua tahu. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua dah tahu. Tapi kenapa tetap ada? Sebab jadi peringatan. Bagi diri saya sendiri, saya kerana yang berbicara ini menanggung tanggungjawab yang lebih besar. Maka perlu jadikan platform tasawuf ini sebagai tazkirah diri kita. Terus menerus. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Supaya dah ingat, dah tahu tapi lupa. Manusia memang akan lupa. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia ini tempat kesalahan dan lupa. Ya biasa. So cara dia apa? Kita ulang. Ingat. Supaya apa? Supaya ilmu itu akan sentiasa menggugah kita, membangunkan kita, mengingatkan kita. Makin lama kekal dalam keadaan suci, bersih, dan semoga yang paling penting tujuan. Ini tujuan dia. Husnul khatimah tu. Di pengakhiran tu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita cari. Sebab tu bila orang bertanya, Ustaz, kalau buka Syiarus Salikin lambatlah khatamnya. Syiarus Salikin ni 4 jilid, tuan-tuan. Kitab ni dah lah tebal macam ni. 4 jilid lah tu. Hidayatus Salikin separuh ni pun khatam setahun lebih. Bahkan Syiarus Salikin 4 jilid ni berapa tahun ni nak khatam. Tak apa, sebab kita baca untuk benar-benar menghayati, menambah ilmu. Kalau dah tahu, biar kekal mengingatkan kita. Kalau belum beramal, supaya kita beramal dengannya. Jadikan ilmu ini sepanjang hayat. Inilah ilmu tasawuf. Beza dengan ilmu yang lain, ilmu nahwu saraf bahasa Arab. Kita belajar sebab nak pandai baca, nak pandai cakap Arab, nak pandai baca Arab, sehingga kan kitab-kitab turas ni boleh kita baca. Ini tujuan dia. So bila dah tahu ada ilmu tersebut, dah pandai kita baca kitab Arab, maka basically kita dah sampai pada pencapaian. So ulama biasanya dah stop lah belajar ilmu tersebut, dia naik pada ilmu yang lebih tinggi, yang lebih susah, iaitu kegunaan menggunakan ilmu nahwu saraf untuk yang lebih tinggi. Mungkin ada perbahasan yang belum dipelajari, bila dia mengajar, dia dapat tahu dan dia dapat menambah ilmu, hanya sekadar itu. Mungkin dengan cara macam tu. Tapi bila ilmu tasawuf tidak. Dia sepanjang hayat terus. Pengajian sepanjang hayat. Lalu dia sebut ni. Dan ilmu yang lain daripada tasawuf, ini terkadang tiada ia berkehendak kepadanya dan terkadang memberi mudarat. Jadi ilmu sains tasawuf kadang tak diperlukan. Macam tuan-tuan nak belajar ilmu falak, perlu ke tak perlu? Jangan cakap, tak boleh belajar. Taklah. Saya belajar. Dan saya memang mengkaji ilmu falak. Tapi kerana kepentingan dulu di pondok, memang kena belajar lah kalau dah tak lulus. Sebab tu, tapi lepas belajar tu jadi suka. Tapi ada orang tidak berhajat kepada ilmu falak. So what's the point of belajar ilmu falak? Kerana dia bukan bidang dia. Kita kena, setiap orang ada peran masing-masing kan.
Macam saya kalau nak belajar fizik sekarang, tak gunalah. What's the point? Kalau saya sekarang baru nak belajar biology, dia tidak bermanfaat bagi diri saya. Sebab kalau baru nak mula belajar biology, nak kena masuk form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Belum lagi masuk universiti. Habis umur lah. Dah separuh bayar misalnya. Maka semua orang ada. Jadi tak semua ilmu diperlukan. Jadi ada orang perlulah yang diperlukan untuk menjadi doktor perubatan. So dia terpaksalah belajar ilmu tu. Kalau tak, macam nak jadi doktor perubatan? Kalau tak ada orang belajar ilmu tu, tak ada doktor perubatan. Kalau saya sakit, nak pergi cari ke siapa? Misalan dia. Ini jadi setiap orang ada tugas masing-masing. Ini terkadang tiada ia berkehendak kepadanya dan terkadang memberi mudarat ia akan orang yang punya ilmu itu pada mengekali ia atasnya dan bahawasanya telah meminta peliharakan Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat itu. Ada orang ada ilmu yang justru kalau dia pelajari akan menjadi mudarat. Membahayakan dia. Ilmu nak mencuri duit dari online. Macau scam. Ini ilmu yang mudarat. Ilmu tapi mudarat lah. Ini bahaya. Atau ilmu, kadang-kadang ulama pun sebut ilmu kalam termasuk ilmu yang diharamkan zaman dahulu. Ilmu kalam ni ilmu teologi yang tinggi. Ada yang mengharamkannya. Hatta Imam Subki bila mengrot Imam Ibn Qayyim, sebab dia kata Ibn Qayyim memasuki perbahasan ilmu kalam yang diharamkan. Kerana ilmu kalam digunakan adalah justru untuk melanggar akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Ini. Maka dalam menjelaskan kes ini, menjelaskan perbahasan ini, ya bukan kita rot ilmu itu secara nama, tapi melihat kepada kesan ilmu tersebut apabila diketahui, apakah dia tambah baik atau tidak. Saya bagi contoh ilmu sihir. Ilmu sihir, ulama ada berbeza pendapat, majoriti haram untuk mempelajarinya. Tapi menurut kitab Al-Husun Al-Hamidiyah kalau tak salah, menukilkan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia berpendapat harus mempelajarinya untuk tujuan mengetahui bahawa itu sihir. Dia kata macam tu. Tapi ulama ada yang mengkritik, tak bolehlah macam tu. Sebab apa? Justru bila dia tahu itu adalah sihir, bukan, tujuan dia mengetahui untuk membezakan antara mukjizat dengan sihir. Itu kalau tak salah macam tu. Sebab kalau ada orang hari ini mengaku sebagai Nabi dan membawa sesuatu perkara yang khawarikul adah, yang mencari-cari adat, dikhawatirkan itu bukan khawarikul adah, itu justru adalah sihir. Alasan dia macam tu. Tapi dikritik oleh ulama, ada yang mengkritik kata tak juga. Justru mempelajari ilmu sihir itu menyebabkan sihir itu ilmu dia akan diteruskan. Ada persambungan. Dia tak mati. So dia nak matikan ilmu tersebut. Sebab itu diharamkan. Dan ini jadi ini adalah ilmu yang mudarat, yang membawa ke mudaratan. Membawa kepada mudaratan. Haram mempelajari. Haram. Sebab itu majoriti ulama mengharamkan untuk mempelajari ilmu sihir. Bahkan ada yang mengatakan ijma', wallahu alam. Akan tetapi ini yang dimasukkan ilmu yang mudarat, yang membawa kebinasaan, kebahayaan. Oleh sebab itu kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat, itu seperti yang tersebut di dalam hadis yang masyhur daripadanya, iaitu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, kami memohon perlindungan daripadamu atau perlindungan denganmu daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Ada orang orientalis misalnya, dia belajar ilmu tinggi-tinggi dalam ilmu keislaman tapi tak membawa keimanan, kerana tujuannya untuk menjatuhkan Islam. Ini juga kita kena faham. Dan lagi kata Syekh Ibn al-Abbad rahimahullah ta'ala, Ibn Abbad ar-Radli rahimahullah, apa dia kata? Wa'lam annahu qad warada fil kitabi wa sunnati
min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kathratan wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyatuhu wa sihhatu niyatihi fi dhalika ay yakuna gharaduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wa isti'malahu fi ma yanfa'u indahu wa isyarat al-khuruji an dhulmati al-jahli ila an-nur al-ilmi fa hadhihi an-niyatu as-sahihah hiya allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa tujtana thamaratuha fi ta'atillahi ajilan. Yang bermaksud, dan ketahui olehmu bahawasanya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi SAW beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih benar niatnya. Dan benar niatnya pada demikian itu bahawa adalah qasadnya, tujuannya di dalam menuntut ilmu itu, iaitu kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya dan di dalam akhirat, dan kerana mengisyaratkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu. Maka inilah niat yang sahih, yang dipuji. Jadi yang diterang, saya pernah terangkan banyak kali. Kadang-kadang niat kita adalah untuk mengeluarkan diri daripada kejahilan kepada ilmu. Ini tak ada masalah. Niat dia betul. Biar kita tahu, biar kita tidak bodoh. Ini tak ada masalah. Maka inilah niat yang sahih yang dipuji atas kesudahannya itu di dalam akhirat, dan diambil faedahnya itu di dalam dunia untuk memperbuat ibadat. Yakni disegerakan akan faedah ilmu itu di dalam dunia dengan berbuat ibadat, dan ditangguhkan faedah ilmu itu di dalam akhirat dengan beberapa pahala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kesimpulan yang sempat saya share di dalam forum perdana minggu lepas. Jadi kalau niat menuntut ilmu tu 3. Ini salah satu dari sini lah. Tapi saya ambil dari kitab lain, dari kitab Ta'lim kalau tak salah. Jadi 3. Paling tinggi adalah mencari redha Allah. Tapi susah kita nak tahu redha Allah. Kita nak niat redha Allah tu susah. Budak-budak lagi lah. Solat berganan dia tak. Ini contoh dia. So redha Allah. Kalau tak boleh, berarti buat kerana ia fardu. Kerana menuntut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kalau susah sangat, at least niat untuk tak nak jadi bodoh. Nak jadi orang yang pandai. Ini nama dia, iaitu ilmu yang niat untuk menuntut ilmu tersebut. Ini. Okey. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Ada tak kelebihan menuntut ilmu, Ustaz? Of course ada. Ada pun kelebihan orang yang menuntut itu, maka iaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang amat banyak. Jadi ada banyak dalil. Banyak dalil kelebihan menuntut ilmu. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini bukti kelebihan orang menuntut ilmu. Maka tanyalah oleh kamu orang yang ahli zikir, yakni orang yang alim, jikalau kamu tiada mengetahuinya. Ini. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang bermaksud artinya, mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh satu ta'ifah, kumpulan, kerana menuntut ilmu, supaya memahami pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu, dari apabila kembali mereka itu kepadanya, mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu, iaitu sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman
salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ni riwayat Muslim menurut Takhrij Al-Iraqi. Iaitu apa? Barang siapa menjalani akan jalan yang ia menuntut, ia di dalamnya akan ilmu, nescaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan ke dalam syurga. Ni. Jadi, kalau orang jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan buka jalan dia untuk menuju syurga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita hina orang yang menuntut ilmu agama, orang yang pergi pondok, pergi madrasah, ma'had, tahfiz. Jangan. Sebab apa? Sebab mereka berjalan menuju Allah. Jangan kita tengok nanti pergi pondok nak makan apa. Jangan sebut macam tu. Orang yang pergi belajar agama macam tak ada future. Jangan macam tu. Orang yang pergi belajar pondok, belajar agama tak semestinya. Orang pergi belajar ma'had, dia orang okey je. Pergi sekolah agama SABK ke, tak ada masalah. Tapi terutama yang pergi pondok, jangan pandang hina, jangan. Jangan. Sebab apa? Sebab dia telah berjalan pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka jalan untuk menuju syurga. Masalah rezeki Allah tentukan. Allah tentukan. Kita kena, yang penting kita belajar ilmu tu sampai habis. Kalau duduk pondok sampai betul-betul alim, duduk pondok mengaji sampai betul-betul alim, walaupun tak ada sijil apapun, dia balik ke negeri dia balik ke kampung dia, insya-Allah dia boleh hidup, jangan risau. Ilmu dia bermanfaat, jangan risau. Kerana apa? Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada seekor dabah pun, tidak seekor binatang melata pun di atas bumi ini melainkan Allah telah menentukan rezekinya. Berarti apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kalau saya jawab, orang banyak, kalau kita adalah 5 anak contohnya. 5 anak, satu saja berikut jalan agama. Alhamdulillah. Kita kalau dia hafal Quran, menurut hadis walaupun lemah, tapi beberapa kitab menyebutkannya atau beristisyhad dengannya. Kalau ada 10, kalau ada 5 anak, minimum dia ada memberi syafaat 10 kepada ahli keluarganya untuk masuk syurga. Menurut ulama, hadis itu lemah. Ada perbincangan, tapi dalam kitab Hasyiah Sawi ala Jawharatit Tauhid beristisyhad dengan hadis tersebut, alal aqal tabaruk dengan hadis tersebut. Ini. Tapi inti dia bukan sebab tu, sebab kita perlu kepada orang yang menuntut ilmu. So tuan-tuan puan-puan, kalau ada anak tu lebih-lebih, hantarlah pergi pondok ngaji. Tapi dia kena minat lah. Kalau dia tak minat, susah pula. Kan? Kita tak nak paksa dia, nanti dia lost interest, susah. Minimum, kalau ada niat, mula dipupuk untuk menuntut ilmu agama, agar supaya dapat membimbing keluarga dia kepada jalan yang lurus. Ini. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban, bahawasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat redha ia dengan yang diperbuatnya itu. Hadirin wa hadirat bizakumullah. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, li'an taghduwa fata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Artinya, demi Tuhanku, bahawasanya berpagi-pagi kamu maka pergi menuntut ilmu akan suatu bab daripada ilmu. Walaupun satu bab daripada ilmu, maka itu terlebih baik daripada bahawa kamu sembahyang 100 rakaat. Dan lagi sabda Nabi SAW, babun minal ilmi yata'allamuhu rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Rawahu Ibnu Hibban. Walaupun dikatakan hadis ini hadis dhaif. Artinya satu bab daripada ilmu yang dipelajari akan dia oleh seorang lelaki terlebih baik baginya dari dunia dan barang yang di dalamnya.
Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini riwayat Baihaqi dan Tabrani. Menuntut ilmu itu fardu atas segala muslim yang akil baligh, yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat. Okey, dan lagi sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainu. Jadi ilmu ini adalah khazain, pembendaharaan, perbendaharaan. Betul bahasa Melayu. Wa mafatihuha as-su'alu alla fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Ilmu itu perbendaharaan dan anak kuncinya ialah bertanya. Maka hendaklah kamu suka bertanya, kerana bahawasanya diberi pahala di dalamnya itu akan 4 orang. Pertama, diberi pahala akan orang yang bertanya akan ilmu itu. Kedua, diberi pahala akan orang yang mengetahui akan ilmu itu lagi mengajarkannya. Ketiga, diberi pahala akan orang yang mendengar akan orang yang mengajar akan ilmu itu. Keempat, diberi pahala akan orang yang kasih bagi mereka itu. Muhib lahum. Walaupun hadis dhaif, Abu Nuaim, hadis dhaif, tapi termasuk yang diberi pahala adalah iaitu orang yang kasih orang yang menuntut ilmu. Ustaz, macam mana ni hadis ni lemah. Dia kena macam ni. Dalam ilmu hadis ni, jadi kalau urusan targhib wa tarhib, ni targhib wa tarhib, dia bukan halal haram. Dia bukan benda ni haram atau halal. Hadis dia dhaif jadi halal. Tak boleh lah. Itu hukum hakam. Akidah tak boleh lah. Ini urusan fadail, fadilah, virtue. Targhib wa tarhib. Fadailul a'mal kita panggil. Ialah tentang menuntut ilmu kan baik. Ada hadis jelas menunjukkan kebaikan menuntut ilmu. Lepas tu kita nak tahu, orang yang cinta kepada menuntut ilmu ni boleh ke tak boleh? Dan patut ke kita targhib lah kita panggil. Patut ke kita mencintai orang yang menuntut ilmu? Hadis ni walaupun dhaif mengatakan seperti itu. Jadi jangan mudah terikut-ikut. Orang awam pun terikut-ikut kempen. Hadis yang sahih sahaja diterima. Terus selain sahih semua dhaif. Padahal ada hasan li ghairihi, ada sahih li ghairihi. Dhaif itu sebatas mana boleh dilakukan, sebatas mana tidak boleh dilakukan, boleh digunakan. Itu kena tahu detail tu. Jadi jangan mudah. Jadi orang sikit-sikit, kena hadis sahih sahaja. Kalau tidak sahih tak boleh diterima. Susahlah macam tu. Kerana apa? Dia akan menolak banyak nasihat-nasihat ulama. Contohnya Imam Al-Bukhari sendiri, dia ada kitab At-Tarikh. Dalamnya ada beberapa hadis yang mungkin lemah. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, tujuan dia bukan menerangkan hukum, tapi menerangkan tentang iaitu fadail. Ini misalnya. Jadi wallahu a'lam. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yanbaghi lil jahili ayyaskuta ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuta an ilmihi. Hadis riwayat Tabrani. Hadis walaupun ni disebutkan oleh Syekh Fahmi Zamzam sebagai hadis yang dhaif, artinya tiada seyogyanya bagi orang yang jahil itu bahawa diam ia atas jahilnya itu, dan tiada seyogyanya bagi orang yang alim itu bahawa diam ia daripada ilmunya itu. Yakni seyogyanya bagi orang yang alim itu mengajarkan ilmunya bagi orang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Dan orang yang jahil berusaha untuk menambah ilmu. Tapi kita tak bolehlah yang jahil berbicara pada perkara yang tidak diahli. Itu bahaya juga. Jadi yang jahil dia kena menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi masalah hadis dhaif, sahih, hasan li ghairihi dan lain-lain, kalau belum benar-benar memiliki ilmu yang cukup, maka kena berhati-hati. Takut dia mendaifkan suatu hadis yang sahih. Takut dia jadi dia menghukum suatu hadis yang sabit sebagai palsu. Sikit-sikit hadis palsu. Padahal hadis itu mungkin hadis yang hasan. Itu bahaya juga. Atau benda yang terjadi perbincangan di kalangan ulama. Jadi ulama dah bahas perbincangan tersebut. Itu pun kita kena hati-hati, takut kita menjudge sesuatu tanpa mengetahuinya. Ini bagi orang yang awam lah. Bagi
Ya, kalau ulama itu memang tugasnya seperti hadis yang disebutkan di sini. Dan lagi sabda Nabi SAW, huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Hadir pada tempat duduk orang yang mengajarkan ilmu itu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Wa iyadatu alfi dan daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit dan daripada hadir menghantar 1000 jenazah. Faqila ya Rasulullah, maka sembah sahabat, ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Iaitu wa min qiraatil Quran, dan terlebih daripada afdal daripada membaca Al-Quran. Faqala, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Itu tiada manfaat membaca Al-Quran itu melainkan dengan ilmu. Okey. Ini masalah pentingnya ilmu, dan hadis ini ada ditakhrij oleh Imam Az-Zabidi dalam Ittihaf As-Sadal Muttaqin, syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma yuhya bihil islama fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Hadis riwayat Imam Darimi, hadis yang dhaif kalau menurut takhrij di sini. Barang siapa datang akan dia oleh maut padahal ia menuntut ilmu supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam, maka adalah antaranya dan antara anbiya itu di dalam syurga hanya 1 derajat sahaja. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Demi Tuhanku, bahawasanya aku belajar ilmu akan suatu masalah itu terlebih kasih kepada aku daripada mendirikan ibadat semalam-malam. Jadi untuk belajar, jadi dia belajar satu masalah itu lebih dia sukai daripada dia solat malam beribadat penuh. InsyaAllah. Dan lagi kata Abu Darda radhiyallahu anhu, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Orang yang alim dan orang yang belajar ini dua-dua berkongsi pada kebaikan. Wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Dan sekalian manusia yang lain daripada keduanya itu sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikannya pada mereka itu. Itu maksud dia. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takun rabi'an fatahlika. Jadikan dirimu itu orang yang alim atau orang yang belajar ilmu atau orang yang mendengarkan orang yang mengajar ilmu, dan jangan kamu jadikan diri kamu itu orang yang keempat. Maksudnya ialah orang yang lain daripada 3 orang tersebut tadi, maka jadi binasa kamu sampai engkau jadi binasa. Itu dia. Dan kata Imam Atha radhiyallahu anhu, Imam Atha, majlisu ilmin yukaffiru 70 majlisan min majlisil lahwi. Perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu iaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk di tempat orang yang bermain-main. Masya Allah. Majlisul lahwi ni bermain-main. Maksud majlisul lahwi ni benda yang melalaikan. Main lah. Seperti itu. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lagi, mautu alfi abidin qa'imil laili wa sa'imin nahari ahwanu min alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Mati 1000 orang yang abid yang mendirikan ibadat semalam-malam dan puasa sehari-hari itu terlebih mudah daripada mati seorang yang alim yang mengetahui ia akan barang yang dihalalkan Allah dan yang diharamkannya. Masya Allah.
Jadi ni betapa tingginya ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Itu sehingga kan iaitu pentingnya orang yang alim ni, kimah seorang dia seperti 1000 orang abid. 1000 orang yang ahlul ibadah. Dan kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu anhu, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat solat sunat. Jadi menuntut ilmu itu lebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Jadi betapa pentingnya menuntut ilmu. Syahdan, ketahui olehmu, hai segala orang yang menuntut ilmu untuk kebahagiaan akhirat, bahawasanya segala ayat Al-Quran dan segala hadis Nabi SAW dan segala perkataan ulama dan sahabat Nabi SAW yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu hanya sesungguhnya murad atau dikhendaki dengan sekaliannya, itu iaitu ilmu yang memberi manfaat pada agama dan memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Jadi semua itu dah dibahas kat situ. Jadi ini yang dijelaskan kat situ dah sebut. Jadi ilmu agama tadi ilmu yang beri manfaat dalam Syarah Hikam oleh Al-Imam Ibnu Abbad Ar-Randi tadi. Dan ilmu yang memberi manfaat itu ialah seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad. Jadi termasuk ilmu yang memberi manfaat itu ialah seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu. Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad. Siapakah dia? Iaitu Qutbul Irsyad. Digelar dengan Qutbul Irsyad. Pengarang kitab Nasaih Diniyah, nasihat agama. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ni saya paling suka baca kitab dia. Kitab tasawuf dia, Masya Allah. Memang alim, rasikh. Yang diterjemahkan dulu Akidah Islam, kalau tak salah. Itu Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu, iaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin dan ilmu yang tersebut di dalam Arba'in fi Usuluddin, dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajil Abidin, dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah, dan ilmu yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini. Jadi yang Syekh Abdul Samad Al-Albani terjemahkan dalam kitab ini. Ilmu yang tersebut dalam kitab Hidayatul Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Jadi ini yang dipanggil dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Ilmu akhirat, ilmu yang boleh membawa kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi ustaz, saya bukan ustaz, saya tak belajar agama macam ustaz. So macam mana ni nak dapat kebahagiaan akhirat? Inilah waktunya mengaji. Tahu kalau dah tua susahlah nak belajar nahwu saraf balik, fiqh dari awal balik, daripada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, tebal-tebal tu perlu 20 tahun, 10 tahun nak khatam semua benda tu. Lama ustaz. Tak apa, jangan pergi ke situ. Tapi kita pergi pada ilmu tasawuf untuk boleh diamalkan, tapi dengan ilmu. Jadi fiqh tu diajarkan yang fardu ain, yang perlu supaya solat tu betul, baca Al-Quran tu betul, tajwid dia betul, apa dia betul. Itu penting. Itu benda yang fardu ain ni. Itu memang diajarkan. Lalu selebihnya diajarkan banyak ilmu-ilmu tasawuf supaya dia membersihkan jiwa. Sebab itu kalau di pondok-pondok di Indonesia, dia ada banyak pondok tua. Pondok warga emas. Pondok warga emas. Sebab apa? Orang tua-tua dia dah tak ada benda nak buat, dah pincin. Duit masuk setiap bulan pincin. Takkan nak duduk kat rumah, nak beli apa lagi dah, nak kumpul harta apa lagi dah. Dah nak persiapkan diri untuk pengakhiran hayat dia. Maka dia duduklah dekat pondok tersebut, bayar yuran pondok, dapat bilik air kat dalam. Dia pergilah dari mula solat tahajudnya, diajak berjamaah supaya melatih diri bersama-sama, belajar untuk solat tahajudnya supaya tak lupa. Itu tujuan dia. Lepas tu solat subuh jamaah, 5 waktu jamaah. Antara setiap solat, lepas wirid, lepas zikir, lepas tu ada pengajian kitab, ada mengaji kitab-kitab fardu ain.
Ada mengaji kitab-kitab yang tingkat tinggi sikit, ada mengaji kitab-kitab tasawuf penyucian jiwa, beramal, lepas tu ada program penuh. Sehingga kan dia walaupun dah tua, dia macam sibuk dengan ilmu ibadat. Ini ada tadabbur Al-Quran. Biar di akhir hayat ni, bayangkan tengah menuntut ilmu walaupun dah tua, dah tua, menuntut ilmu dengan kegiatan-kegiatan sini, tiba-tiba Allah menjemput. Tiba-tiba dia wafat, dia meninggal dunia, ditarik nyawa dia. Waktu dia sedang menuntut ilmu di pondok. Inilah yang kita nak, husnul khatimah, tuan-tuan dan puan-puan. Husnul khatimah. Sebab itu jangan bosan menuntut ilmu, terutama yang dah tua, jangan bosan. Duduk di pondok, ngaji. Ni. Dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf. Semuanya itu iaitulah ilmu yang memberi manfaat, kerana kitab-kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh yang fardu ain, yang tiada daripada mengetahui akan dia oleh segala orang yang suluk, yakni orang yang menjalani jalan akhirat, yang menyampaikan ke dalam syurga dan menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala, dengan mengetahui perkara-perkara yang membawa takut akan Allah SWT. Jadi ilmu tasawuf ni, sebuah ilmu kita ilmu tasawuf. Itulah yang memberi manfaat, kerana kita tasawuf itu telah terkandung dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Contoh dia, kalau kita baca Ihya Ulumuddin, jangan ingat Ihya Ulumuddin ni kitab tasawuf. Dalam tu ada perbahasan akidah basic, ada perbahasan fiqh. Contoh dia bab puasa, asrarul puasa. Sebelum dia terang rahsia puasa, dia bagi tahu ini rukun-rukun puasa. Ini perkara yang membatalkan puasa. Secara simple lah, bukanlah mendetail kes macam ni, macam mana, kes macam ni, fatwa-fatwa yang detail-detail. Itu kitab fiqh lah. Tapi cukup untuk apa diketahui secara fardu ain, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab tu kalau saya, jangan berhenti untuk mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ia sangat bermanfaat, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, insyaAllah kita iktifakkan pengajian kita sampai sekadar ini. Pada minggu hadapan insyaAllah kita akan mengaji atau meneruskan kalam Imam Malik radhiyallahu anhu. Maka jangan ke mana-mana, insyaAllah niatkan istiqamah untuk mengaji serambi ilmu online, ilmu tasawuf kitab Syiarus Salikin ini. Maka saya iktifakkan pengajian ini sampai sekadar saja. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.